Banyak sangat kita ni sifat terbuka. Kita terlalu offensif sangat, buka segala-galanya. Apa benda yang ada pada orang Islam, kita bagi pada orang kafir. Agama yang ada pada orang Islam, kita buka orang kafir untuk hentam kita. Malah kadang-kadang sampai kita nak tanggai agama daripada badan. Tak nak jaga agama sebab nak jaga undi orang kafir. Bahasa yang ada pada orang Melayu, bahasa juga digadaikan kerana nak jaga hati orang kafir. Mahkamah kita, undang-undang kita, undang-undang syariah kita yang ada hak orang Melayu, hak orang Islam, itu pun nak digadai kerana nak menjaga hati orang bukan Islam. Tanah kita, hak orang Melayu kita pun diberikan toleransi yang banyak untuk jaga hati orang kafir. Terlalu banyak. Akhirnya apa yang tinggal pada orang Melayu? Apa yang tinggal pada orang Islam? Kerusi kawasan orang Melayu pun nak bagi pada orang Hindu Cina. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Dah kawasan tu, kawasan orang Melayu ramai. Patut yang jadi adun, yang jadi ahli parlimen ialah orang Melayu. Bagi tempat majoriti bagi bangsa mereka. Mereka takkan bagi orang Melayu jadi calon. Potong jari kalau boleh bagi. Tapi orang Melayu ni terlalu pemurah. Majoriti kawasan Melayu pun bagi bukan orang Melayu untuk ambil. Dan Melayu pula pakat ramai-ramai pergi pangkah. Ni yang kita kena fikir tuan-tuan. Elok-elok ada esko orang Melayu, dak gatai pergi bagi orang Cina pula esko. Sedangkan mereka nak bagi pada orang Melayu satu esko pun tak dapat tuan-tuan. Mana ada esko untuk orang Islam Pulau Pinang, khas untuk orang yang memperjuangkan Islam di Penang. Tak ada paksai dia bagi. Tapi kita dak, kita bagi juga. Ini sikap kita tu yang kita kena ubah. Sampai bila kita nak jadi pelembut, nak jadi orang yang lembut tuan-tuan? Sedangkan kita tak tumpang mereka, mereka yang tumpang kita. Sepatutnya Islam itu berada di atas, bukan Islam itu berada di bawah. Sepatutnya segala dasar itu Islam tentukan, bukan dasar Islam itu mereka tentukan. Sama ada mereka nak ikut atau kita nak ikut mereka, kita yang menentukan. Tetapi dalam hadis ini Nabi sebut kepada kita akan terjadi umat Islam bergabung dengan mereka, sehinggalah umat Islam itu ya'budul asnam, ya'budul ausan, sehingga menyembah apa yang mereka sembah. Ni dia tuan-tuan. Ni banyak yang orang tak setuju bila saya cakap macam ni. Saya kata dah banyak kali dalam kuliah saya lebih sayang Islam daripada parti, Islam daripada Allah, parti daripada manusia. Jangan taksub pada parti melebihi taksub pada Allah. Islam sentiasa betul. Parti boleh ditegur, parti boleh dinasihati, tapi Islam tak boleh dinasihati, Islam tak boleh ditegur. Islam sentiasa betul. Parti ada kala salah, ada kala betul. Dan kalau betul kita ikut, kalau salah tegur. Tapi ada orang yang tibai saya, ustaz jangan sentuh politik dalam kuliah ustaz. Saya tak sentuh apa, hadis ni sentuh politik. Ada orang yang jumpa dengan pembuat CD kita ni, perakam CD ni, dia pesan, ente pesan dekat Ustaz Kazim, jangan sentuh politik, mengajar ikut kitab aja, jangan sentuh politik dalam kuliah. Belum dapat kuasa dulu, hampa kata politik dengan agama tak boleh pisah. Bila dah dapat kuasa, pandai pula nasihat saya, jangan campur politik dalam kuliah. Apa ni? Yang ni tuan-tuan yang saya rasa sedih. Apa nak jadi pada kita ni? Dulu belum kita dapat kuasa, kita tibai orang, agama dengan politik mana boleh pisah, kita hentam habis-habisan. Tetapi bila kita dah dapat kuasa, kita pula warning pula, jangan campur politik dalam kuliah. Apa? Takkah kita jadi macam mereka balik 2 kali 5, 5 kali 2? Kenapa jadi 2 kali 5? Sebab bergabung dengan orang bukan Islam. Kenapa orang yang kita marah dulu kata politik tak boleh campur dengan agama? Sebab dia bergabung dengan orang bukan Islam. Sebab tu dia kata agama tak boleh campur dengan politik. Sekarang jadi pula pada kita, politik tak boleh campur dalam agama. Ustaz hanya sebut ceramah agama aja. Kenapa hang cakap macam itu? Jawapan dia ialah sebab hang pun dah bergabung dengan orang bukan Islam. Itulah dia tuan-tuan, pengikat kita tu. Pengikat kita yang sampai kita tak boleh bercakap. Kenapa saya berani bercakap? Sebab saya tak campur Cina Hindu. Sebab saya tak campur, saya tak nak kaitan. Saya nak jaga hati siapa? Saya perlu menjaga hati Allah Ta'ala saja.
Tapi bagi manusia yang ada kaitan, yang Nabi sebut dalam hadis ini, qabaila min ummati, qabail, adanya perjanjian, adanya pemuafakatan, adanya pembarisan dengan orang-orang bukan Islam, dia mesti terikat. Kes Kartika tidak ada sebarang komen. Tuan-tuan jangan takutlah, tidak ada sebarang komen. Nak sokong ke, nak halang ke, takkan ada. Sebab apa? Sebab nak jaga hati orang bukan Melayu. Nanti kalau aku sokong pula lagi, dia marah pula. Diam pula. Zip mulut. Tuan-tuan buka dalam paper, ada komen? Tak ada komen. Ada datang bantu? Tidak ada bantu. Sebab mulut sudah di zip. Siapa zip? Wallahu'alam. Sebab itu tuan-tuan, tidak ada permuafakatan. Kami hanya muafakah dengan Allah. Ittaqullah. Dia tak sebut ittaqus sin ataupun ittaqul hind. Dia tak sebut. Dia cuma sebut ittaqullah di atas mimbar. Kalau orang faham ittaqullah betul-betul tuan-tuan, orang hanya takut pada Allah. Dia tak takut pada lain. Sekarang kita ittaqus sin, ittaqul hind. Sebab tu kita jadi lemah. Takut, tak berani. Walaupun dengan sebut tiarab kita tak berani. Sedangkan kalau umat Islam tu hanya takut pada Allah, dia yakin bila dia jaga Allah, Allah mesti jaga dia. Ihfazillah yahfazka. Kitab yang kita baca tu, kamu jaga Allah, Allah mesti menjaga kamu. Maka sesungguhnya selepas daripada wafat Nabi SAW, tak kala terdengar pada segala kabilah Arab yang jauh daripada Madinah akan kewafatan Nabi SAW, kembali murtad mereka itu. Setengahnya kembali menyembah berhala-berhala. Tuan-tuan kena faham, berhala ni terbahagi kepada beberapa jenis berhala. Berhala zaman bodoh, zaman jahiliah, berhala daripada batu. Itu berhala zaman bodoh dulu-dulu, zaman jahiliah. Berhala yang kedua dibuat daripada makanan. Buah kurma tu disusun-susun jadi macam tokong. Dia sembah berhala tokong kurma. Rasa-rasa lapar, dia ambilnya kurma, dimakan pula. Hilang mata tokong. Ada yang diperbuat daripada tepung, diulinya tepung, dijadikan patung berhala. Ayat ni yang Sayyidina Umar sebut. Bila jadi berhala, aku sembah. Bila aku sembah, rasa-rasa lapar, aku kepak kepala dia. Aku buat roti canai pula. Sayyidina Umar duduk senyum seorang-seorang. Orang tanya pada dia, "Tuan, kenapa Tuan senyum?" Kata dia, "Aku teringat zaman aku bodoh dulu. Buat berhala daripada makanan, aku sembah siang malam. Bila makanan tak ada, aku lapar, aku patahkan kepala dia. Aku buat roti daripada kepala tokong yang aku sembah." Bodoh sungguh zaman itu. Itu kata-kata Umar Al-Khattab, tuan-tuan. Berhala yang ketiga itu apa? Sesuatu yang tuan-tuan letakkan lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Itulah berhala zaman moden. Mungkin berhala zaman moden ini wang. Wang. Tuan-tuan pergi tanya di Sungai Wang. Manusia yang duduk di Sungai Wang, kaya Malaysia tuan-tuan, wang pun sungai. Bayangkan tuan-tuan, sungai duit, penuh dengan duit. Tuan-tuan pergi tanya orang di supermarket, tanya orang di tepi jalan, tanya orang dalam surau, tanya orang di rumah sakit, tanya orang di rumah orang sihat. Makcik nak duit ke nak Allah? Tanya orang di Giant, pakcik nak duit ke nak Allah? Tanya orang di hospital, akak nak duit ke nak Allah? Tanya orang yang main golf, nak duit ke nak Allah? Tanya orang yang sedang makan kopi di kopitiam, nak Allah ke nak duit? Agak-agak tuan-tuan, nak jawab siapa? Tanya orang yang sedang berzikir, subhanallah, subhanallah, nak Allah ke nak duit? Nak Allah ke nak duit? Jawablah tuan-tuan. Berapa ramai nak jawab? Duit. Duit bagi kami senang. Dengan duit kami boleh beli kereta. Dengan duit kami boleh buka puasa kat hotel, RM90 satu kepala, buffet. Kalau dapat Allah, Allah bagi apa? Itu kan berhala duit. Berapa ramai yang dah anggap duit sebagai Tuhan, mengatasi segala-galanya, sampai tak semayang sebab cari duit. Siang malam tu dia punya bagui. Pukul 3 dah start dah pasar Ramadan. 3:30
Orang dah sibuk. Pukul 4 lagi sibuk. 5.30 lagi sibuk. Bila sembahyang asar? Bila sembahyang asar? Abang pergi sembahyang dulu abang. Nak sembahyang pun ramai orang ni. Tu dia. Mi goreng. Menyembur asap. Pukul 6 hujan turun. Menung dia. Niaga mi goreng. Bila hujan turun, mi goreng basah. Tukar tu. Sebab tu saya bercakap kepada persatuan penjaja-penjaja dan peniaga kecil. Satu cawangan mereka panggil saya ceramah. Minta doa selamat untuk meniaga bulan Ramadan ni biar laku. Sebab tahun-tahun lepas asal Ramadan hujan, asal hujan Ramadan. Sebab tuan-tuan ingat balik, asal puasa ya hujan, asal hujan puasa. Sebab apa? Jawapan dia ialah sebab banyaknya peniaga-peniaga yang menipu dalam perniagaan di pasar Ramadan. Pulut panggang semalam tak habis, hari ni dia bakar lagi. Tu dia.